Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa pintar jawab bersih, sagaduri-sagaduri Assalamualaikum. Semeni hormani haumah haifalakum mana bila. Syukran marai dan warin inturang mendai isyarat tajihal. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka Sampai Lestari untuk memastikan rakyat negeri Melaka khususnya hampir 495,196 orang pengundi akan keluar mengundi. Baik, hari ini 16 hari bulan November 2021, kita ucapkan terima kasih, tahniah dan sabas kepada anggota tentera seramai hampir 10,200 anggota yang tampil. Kita tidak tahu jumlah yang sebenar, kita bergantung kepada data yang sedia ada, 10,200, tetapi berapa ramaikah yang hadir mengundi atau membuang undi. Kemudiannya di kalangan anggota polis kita ada 2,300, hampir 2,300 anggota. Baik, keputusan pada hari ini sebenarnya melibatkan berapa banyakkah di kalangan anggota penguatkuasa ini membuang undi ataupun mengundi. Kita tidak tahu mereka mengundi siapa. Tapi apapun peralainan ini memberi kesan yang besar sebagai petunjuk kepada rakyat akan undi. Dan adakah undi berkaitan berpihak kepada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Putra atau Iman? Dan di sinilah menjadi tanda soal. Kita mahu tunggu dan lihat. Di antara Iman, Parti Iman dan kemudiannya Putra, adakah mereka dapat bilangan undi daripada anggota keselamatan ini? Sebab kedua parti ini adalah parti yang bertanding secara sukarela dan mereka dalam kumpulan kecil. Baik, saudara dan saudari, seterusnya ingin saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan bahawasanya dalam keadaan sekarang, sekiranya Barisan Nasional, saya sebut banyak kali, mereka kalah dan tewas dalam pilihan raya negeri Melaka, kesannya cukup besar kepada BN negeri Melaka. Sebab UMNO di negeri Melaka ini adalah kubu kuat termasuk Johor. Tapi apa sudah jadi? Hanya kerana pelbagai isu salah guna kuasa, ketirisan rasuah, perception, hipotesis, benda yang betul, ya, genuine. Perkara ini dibongkar, akhirnya rakyat sudah marah dengan UMNO dan BN. Dan apa akan berlaku adalah sekiranya tsunami 2018 masih berulang 2021, maka masa depan UMNO dan Barisan Nasional sangat-sangat kritikal dan tenat di Malaysia. Ya. Jadi UMNO dan BN mestilah mencari ruang dan peluang bagaimana untuk mereka kembali. Salah satu cara yang telah mereka lakukan adalah mereka telah memberi ruang dan peluang kepada anak muda, bukan anak muda 21 tahun, anak muda dalam 30-an, 29 ke atas. Dan mereka-mereka yang intelektual, berkarisma, berpengalaman, berpengaruh, doktor, lawyer, engineer, businessman, entrepreneur, itu salah satu strategi UMNO dan BN untuk melihat adakah pengundi di Melaka akan menerima 85% daripada calon-calon baru yang dikemukakan oleh UMNO. Dan berkaitan dengan isu skandal rasuah salah guna kuasa yang berlaku di federal ini, tidak masuk dalam kepala rakyat dan pengundi Melaka. Dan akhirnya pengundi Melaka mahu memastikan bahawa Barisan Nasional lebih baik daripada Pakatan Harapan. Kerana kita melihat di Melaka, parti yang mempunyai kelebihan, kekuatan adalah Pakatan Harapan dan Barisan Nasional atau UMNO. Jadi saudara dan saudari, kesannya sungguh besar kepada Barisan Nasional dan UMNO apabila mereka tewas di Melaka. Andainya mereka tewas, nasihat saya yang pertama kepada Barisan Nasional UMNO, kalau tewas, tolonglah dengar cakap kami di Akaumbi, dengar cakap saya. Yang pertama sekali, UMNO dan BN perlu ubah strategi manifesto, kempen, kualiti dari segi calon-calon itu sendiri. Sebab calon yang kita mahukan memanglah muka baru, betul. Tetapi masalah tuan-tuan kalau kalah pilihan raya bukannya disebabkan oleh calon, namun disebabkan oleh mindset pengundi itu telah dipengaruhi dengan manifesto ataupun segala ceramah, syarahan, pendedahan Pakatan Harapan. Mereka telah berjaya untuk mempengaruhi pengundi-pengundi di negeri Melaka, ataupun dia ada kesan daripada Melaka ke federal dan negeri lain. Maka dengan itu
ini menjadi masalah besar kepada Barisan Nasional dan UMNO sekiranya benar mereka kalah. Tetapi kalau BN UMNO menang dalam keadaan segala ceramah, syarahan, ya, segala input yang diberikan oleh Pakatan Harapan dalam sosial media, DAP, PKR, Amanah, menang juga BN, bererti rakyat sudah tolak PH di Melaka dan kesannya besar kepada PH di federal. Ya, kita perlu ingat Pakatan Harapan dia tidak ada kekuatan seperti mana kekuatannya pada 2018. Kerana Tun Mahathir tidak ada lagi, Tan Sri Yassin tidak ada lagi dalam rakan sekutu Pakatan Harapan. Sekarang yang ada adalah Wabi Lingga Eng Lee Kin Siam, Mat Sabu dan Datuk Seri Anwar saja. PKR, Amanah, DAP. 3 parti ini saja yang sedang berentak, sedang buat setakat mana mereka mampu di negeri Melaka. Ya? Apabila PH kalah, kesannya di negeri Melaka, mereka sukar untuk kembali. Kemungkinan kerusi DAP itu bertahanlah. Ya? Kerana DAP ni kawasan-kawasan Cina yang ramai itu, kawasan bandar tu dia memang akan kekal. Memang daripada dulu pun tak boleh buat apa. Tetapi PKR dan Amanah ni kalau mereka kalah dan tewas kerusi, maka kesannya cukup besar kepada Pakatan Harapan, Amanah dan PKR. Selepas ini mereka tidak ada harapan untuk menang dalam kerusi yang sama. Antaranya Bukit Katil, itu adalah kerusi Tuan Adli Zari. Kalau kalah juga tewas, maka Adli Zari tak ada harapan lagi lah. Ya? Tetapi apa yang saya melihat di situ, Adli Zari boleh menang. Ya? Baik, seterusnya kita juga melihat kepada situasi Perikatan Nasional. Perikatan Nasional, dia parti baru. Parti baru tu maknanya baru untuk bertanding di negeri Melaka dan memang dia parti baru pun. Ya? Dia tidak ada kekuatan seperti mana Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang sudah lama. Maka sekali lagi Tan Sri Yassin juga mahu melihat bagaimanakah sebenarnya kedudukan Perikatan Nasional di negeri Melaka. Pada mulanya mereka bawalah isu berkaitan dengan kesatuan Bumi Putera, kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan antara UMNO, PAS dan Bersatu. Mereka mahu melihat penerimaan, tetapi Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO dan BN tidak bersetuju. Akhirnya Bersatu bersama PAS cuba juga. Mereka mencuba adakah metod yang mereka gunakan ini berkesan di negeri Melaka. Dan kita lihat, saudara dan saudari, apa akan berlaku. Dan mengikut analisa saya dan observation, turun padang dan sebagainya, kemungkinan besar harapan untuk Perikatan Nasional itu tidaklah menggunung seperti mana harapan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional UMNO. Tapi kita tunggu dan lihat apa kata pengundi. Ya, apa kata rakyat akan rumbi yang membuang undi. Saudara dan saudari, kita perlu ingat bahawasanya dalam konteks sekarang ini kita juga berhadapan dengan situasi bagaimana dalam satu keadaan bagaimana pengundi-pengundi di kalangan pengundi muda hampir 17% dan pengundi dewasa paling ramai 35 tahun hingga hampir 38 tahun. Kumpulan ini mau keluar mengundi. Yang paling ramai adalah kumpulan yang remaja di antara 35 hingga 40 atau 39. Populasi ini adalah populasi yang sangat besar, mungkin 25%, ya. Tetapi adakah kumpulan ini mahu keluar? Warga emas yang kumpulan yang telah veteran, banyak persoalan yang bermain di kepala kita. Apapun kita tunggu dan lihat, saudara dan saudari. Bagi saya sebagai pengasis, sudah pasti saya menantikan apakah yang sedang berlaku. Baik, Gade ini, Dun Gade, pada awalnya saya melihat Saminathin ada masalah. Tetapi sekarang ni, selepas saya melihat beberapa insiden-insiden melibatkan calon Barisan Nasional, saya rasa Saminathin mempunyai peluang menang tipis. Boleh menang. Sebab video-video viral tentang calon BN ini sedang rancang macam-macam video. Ya. Tapi itulah musuh-musuh politik. Dia akan buat perkara yang macam-macam perkara untuk menjatuhkan mana-mana calon. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi apa pun kita melihat, tunggu dan lihat apa yang sedang berlaku di negeri Melaka, khususnya dalam pilihan raya negeri Melaka.
Dan mengikut pengalaman saya sebagai Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka, saya sebenarnya dalam satu keadaan saya memang mahukan semua parti politik yang bertanding mempunyai calon mereka dalam DUN Negeri Melaka. Sebab kita mahu yang berkualiti saja. Pakatan Harapan 2018, mereka meletakkan calon-calon bertanding dalam pilihan raya di Parlimen dan DUN. Bukan semuanya fit, bukan semuanya terbaik. Kerana masa itu dia ambil sajalah siapa-siapa yang menentang Barisan Nasional UMNO dan diletak, dia menang. Dan kita tunggulah dalam pilihan raya yang ke-15, selepas pilihan raya Negeri Melaka, saya yakin dan percaya akan ada adun ahli parlimen Pakatan Harapan pun tumbang. Sebab dia tak akan jadi macam 2018. Kerana saya yakin dan percaya sudah ada suara-suara yang kita tengok dalam Facebook dan Twitter, dalam media perdana, di Dewan Rakyat, Dewan Negara, ada banyak pihak yang menunggu masa saja untuk menurunkan. Jadi bagi saya beginilah, ahli parlimen atau adun yang tidak berkualiti, yang mengasut, tidak ada disebutnya karisma, eloklah kita turunkan sebagai rakyat, ya. Jadi kita hanya mahu mempertahankan baik dalam BN UMNO, Perikatan Nasional, Putra Iman di Negeri Melaka, di kalangan mereka yang berkompetensi tinggi, intelektual, berkarisma, berintegriti. Bagi saya melihat kepada Pakatan Harapan ni, pengalaman saya bersama Pakatan Harapan ni, bersama itu saya pernah berurusan dan sebagainya, saya agak kecewa kerana ramai yang baling batu sorok tangan mengasut, ya. Ini pengalaman diri saya, orang lain saya tak tahu, ya. Dan juga ada juga scholars, professors, think tank, siapa yang mereka tak suka mereka keluarkan, ya. Reform seperti mana BN UMNO buat dalam konteks peralihan kuasa adalah dipraktikkan. Tapi yang paling sedih, Pakatan Harapan ni dia menyebabkan saya trauma lah. Trauma dari segi apa yang berlaku pada saya, ya. Jadi saya tengah berfikir tentang masa depan Negeri Melaka apabila Pakatan menjadi kerajaan. Sebab itulah saya sentiasa memberi teguran-teguran kepada Perikatan Nasional, kalaulah mereka masih berkuasa kembali, tolong jangan amalkan sikap-sikap abuse of power, misuse of power, jumutkan orang ni dengar cakap si Kitul, dengar cakap pengasut, ya. Sebab dalam Pakatan Harapan pun ada pengasut, ya, bukan tak ada. Dalam BN UMNO pun ada pengasut dia, si Kitul dia ada, bukan tak ada. Semua parti politik akan ada. Jadi yang paling mustahil adalah, ingat macam saya bercakap secara jujur, ikhlas. Akan ada yang tidak puas hati dengan saya. Ya, dalam Pakatan Harapan pun ada, bukan tak ada, ya. So di Negeri Melaka pun ada, bukan tak ada. Memang ada lah 2-3 orang, ya, yang tegar ini tak berapa suka saya. Ada. Sebab apa? Dia tak boleh nak lihat kenyataan saya, video audio saya, penampilan saya, maka dia rasa dia buat kerja Tuhan daripada Tuhan, ya. Dia rasa dia sentiasa boleh menang pilihan raya dan dia rasa dia champion. Tapi apa pun tuan-tuan, itulah menyebabkan saya agak trauma dengan Pakatan Harapan, dan saya melihat ada tak kena dengan Pakatan Harapan, ya. Jadi Barisan Nasional UMNO pula saya melihat parti ini sebenarnya parti yang asalnya berpengalaman luas. Saya akui, saya berbincang dengan ramai yang saya kenal, termasuk orang-orang yang menyokong Pakatan Harapan 2018 ni, dan mereka akui Barisan Nasional mempunyai pengalaman. Tapi masalah besar Barisan Nasional adalah rasuah dan salah guna kuasa, ya. Corruption tu tinggi. Pakatan Harapan bukan kata tak ada corruption, dia ada lah, tapi beberapa peratus saja, ya. Peratusannya sangat rendah. BN UMNO ni dia dah sudah jadi macam satu benda, perkara itu adalah satu, dia sebutnya sebagai satu culture, ya. Ini bukan perception, hypothesis yang disebut, memang kita nampak lah, ya. Dan cumanya kalau ada separation of power, ramai yang kena tangkap dan dakwa. Dalam Perikatan Nasional, dalam Pakatan Harapan ada tak rasuah? Ada. Perikatan Nasional ada, memang ada, ya. Tapi belum kena tangkap saja, ya. Jadi tuan-tuan nak membuat BN ni, bagi saya mestilah memastikan supaya kerajaan yang kalau mereka menang, supaya tidak menjumutkan, mengugut, membuli sesiapa saja. Jangan buat kerja macam tu. Bila tuan-tuan jadi kerajaan, baik PH atau BN, mestilah berjiwa rakyat, ya. Jangan dengar cakap dalam ahli parlimen adun. Dalam ahli parlimen adun tuan-tuan sendiri memang adalah sekitul ni, pengkhianat yang ada, YB yang macam tu pun memang ada, bukan tak ada tuan-tuan, ya. Saya dah alami lah semua tu, apa dia orang buat saya tahu, ya. Jadi bagi saya, bila jadi kerajaan yang bertanggungjawab, dan jangan memusuhi sesiapa, jangan khianat pada sesiapa. Ingatlah kuasa kalian ni tak lama.
You boleh pergi pun 5 tahun, lepas tu you tumbang balik. Lepas tu orang lain naik, you siaplah dia punya balas-balas ni. Sebab tu saya kata perkara ini tidak boleh diamalkan. Ya, dia tidak baik untuk kita punya sistem. Ya. Jadi itulah pandangan saya. Kalau kita cabar mencabar, ya, BN naik, dia letak orang dia, lepas tu dia pulaukan, dia jumutkan, dia ambil tindakan pada orang yang dia tak suka, proksi-pelobi pakatan. Pakatan naik, dia buat benda yang sama, dia jumutkan pegawai kerajaan, ketua jabatan, dia tukar-tukarnya orang yang dia suka, dia tak suka. Lepas tu dia senarai tadi asut sana, asut ni, burukkan orang tu. Ada, ya, orang pakatan pun ada buat, orang BN pun ada buat. Jadi dalam ahli parlimen pun ada buat, ya. 2-3 kerat yang hati kecil. Ini orang macam ni dia takkan lama dalam politik, ya. Dia cepat rebah dan jatuh, ya. Baik, tuan-tuan dan puan, yang paling mustahak di sini adalah kita melantik dan memastikan supaya di Malaysia kita akan ada ahli parlimen adun yang berintegriti, beraccountability, yang mereka yang berkarisma, berjiwa besar. Jadi